Okey, hai. Assalamualaikum. So, kita sambung pembelajaran kita. Untuk hari ni, saya nak bagi anda dua teknik. Okey, dua cara untuk anda entry. Okey, yang mana sebelum ni pun saya dah bagi dah sebenarnya cara tu kalau siapa faham. Okey, so sekarang ni market tengah berjalan dan sekejap lagi pukul 3 dia akan berlaku volatile sikit lah sebab market UK buka. Okey, so dia akan berlaku sedikit volatile. Alright, so far pagi tadi sebenarnya market cantik je, tapi saya tak sempat nak ajak awal. Walau bagaimanapun, biar saya tunjuk kepada anda satu skill dulu, okey, iaitu ABC teknik. Okey, so ABC teknik bunyi macam simple tapi anda boleh buat duit banyak lah daripada ABC ni. Okey, so far dia macam ni lah. Kita tengok pada trend pada ketika ini. Okey, apa-apa pun harga semasa mesti kena tahu. So kita ambil harga semasa yang berwarna kuning tu pada ketika ini, harga semasa itu berwarna kuning dan dia berlaku pergerakan. Jadi bila berlaku pergerakan ni dia akan berubah-ubah. Okey. So tadi kalau kita tengok ini last adalah signal turun. Kenapa saya kata last signal turun? Okey, so saya buang dulu yang kuning tu. Last signal adalah turun sebab dia ada bagi tahu ABC turun dekat situ. Pagi tadi dia ada bagi ABC naik. Okey, just sekadar anda tengok pada time frame 5 minit saja dah cukup dulu. Jangan tengok time frame banyak-banyak. Kita fokus pada satu time frame terlebih dahulu, okey. Yang mana kalau kita tengok sekarang ni dia dalam keadaan menurun. Kenapa saya kata dalam keadaan menurun? Sebab last high dia dekat sini. Okey, last high dekat sini. Okey, kemudian dia buat low, turun. Ini dia buat low. Okey, ataupun sini. So kita ambil yang mana salah satu tak apa. Right. So dia buat high dan low. Okey. Jadi kita tengok pada keadaan mana kita berada. Contohnya kalau harga dekat sini, harga sini, sini dan sini. Okey, katakan kita berada di sini, maka low dekat bawah adalah support, high dekat atas adalah resistance. Okey, so apa berlaku? Dia break support. So menandakan apabila dia break support dia nak turun lagi. So terbukti dia turun lagi. Okey, so kita tengok berapa pergerakan daripada dia break support ini sehingga kepada sekarang. 37 ataupun lebih kurang 40 tick. 40 tick ni bersamaan dengan kalau 0.01 kita entry, kita boleh untung lebih kurang $4. Kalau kita masuk 0.1 kita dah untung $40. Kalau satu lot dah untung $400. Nah tu tak apa, yang tu saya akan tunjuk nanti lot dia macam mana. Okey. Jadi kita nak menentukan sama ada sama ada dia dah nak berubah naik ataupun dia nak meneruskan penurunan. Yang tu saya tak boleh nak bagi terlalu detail kepada anda. Tapi kita boleh nampak apabila kalau dia dalam keadaan menaik, kita boleh cari setup untuk turun. Dan sekarang ni last setup adalah untuk turun. Jelas dekat situ lah. Okey. Waktu dia naik, kita cari dia setup turun. Kemudian kita jumpa dia setup turun, dia turun. Kita kena cari setup untuk naik pula. Kita kena tengok pada keadaan. Maksud dia sekarang ni last setup adalah turun lah. Okey. So kita tak mau tengok yang jauh-jauh, kita tengok daripada pagi tadi. Okey, tak apalah. So dia sedang turun. Okey. Once dia buat satu low dekat sini, kita kena tengok yang mana paling low. Kalau kita nak cari setup naik, kita mencari harga yang paling rendah dia pernah turun. Ingat betul-betul, kalau kita nak mencari setup untuk naik, okey, kita perlu mencari di mana harga dia paling rendah. Dia sedang turun ni, sedang turun. Kita kena cari dia di mana yang paling rendah. Kalau ketika inilah paling rendah. Dia naik, then dia break tak low. Okey, dia break low. So dia buat lagi rendah dekat sini. Dia naik sekejap, dia buat lagi rendah. Dia buat lagi low, dia buat lagi low. Then dia naik, dia buat lagi low. Selepas pada tu, dia buat tak low. Okey, dia tak buat low dah. Tapi dengan syarat. Okey, dengan syarat dia mesti ada wave. Maksud wave ni macam ni. Okey. Kalau sesuatu tu kita tengok sedang turun, kita kena cari di mana penghujung dia turun. Okey, katakan di sini penghujung. Maksud dia perlu naik dulu. Okey, untuk kita nak tahu dia nak naik, dah nak mula naik ke belum? Yang pertama dia kena naik dulu. Okey. Yang kedua dia kena retrace. Retrace ni maksudnya dia tak turun buat low baru lah. Kalau kata dia turun lagi buat low baru, mana kata low yang sebelum ni kita tak boleh pakai lah. Okey, so saya buat contoh daripada atas lah. Okey, kita pun nampak satu counter turun. Okey, harga sedang turun, cantik. Then kita pun nak tengok, oh dia dah mula nak naik ni. Nampak dia seakan mula nak naik dah.
boleh kita katakan dia tak akan mula nak naik dengan syarat dia turun tak sampai paras low ini. Andai kata dia turun sampai paras low, maksudnya dia still buat new low. Bila dia buat new low, kita tak boleh kata tadi tu dia nak naik. Kita tak jumpa lagi setup dia untuk naik. Dan dia cuba untuk naik lagi. Cuba untuk naik. Walaupun dia break yang ini, kita tak kata lagi dia naik. Okay, katalah dia naik. Dan dia buat sedikit retracement kat sini. Kalau dia buat retracement, kemudian dia naik, okay, ada tanda. Tapi apabila dia buat lagi new low, maka low yang lama ini dah tak terpakai lagi dah. Okay, kita dah tak pakai dah low tu, kita pakai low yang baru. And then kita nampak dia naik lagi. Okay, kemudian kita nampak dia turun. Kalau dia break low, maksud dia kita kena cari setup baru. Okay, kemudian biasalah dia akan naik dulu. Okay, selagi dia buat new low, okay, kita tak boleh pakai low yang hard sebelum-sebelum ni. Memang ni adalah support, tapi kita nak yang mana paling low. Okay, once kita jumpa paling low, then dia naik. Kemudian dia buat penurunan. Okay, dia yang cantik ataupun nak menentukan dia nak naik ni adalah dia turun, dia tak akan sampai paras low ni. Mari saya buat paras low lah. Ni paras low dah. Dia kalau dia nak naik, dia dah start nak naik, dia tak akan buat paras, dia tak akan turun sehingga paras low. Tak akan turun. Yang tu kena jelas lah. So kalau dia turun paras low, maksudnya dia buat new low. Kita nak A ni. Kita nak A itu adalah nilai paling low. Kita kena faham, kita nak nilai paling low. Okey, ni adalah nilai paling low. Okey. Baiklah, so saya cuba tunjuk bagi anda clear lagi. Okey, Allah. Okey, kita nak nilai A ni. Tadi dia A tak sini? Betul dia A, tapi bila dia break bawah A ni, okey, dia break bawah A, maka A ni tak valid lagi dah. Dia A ini adalah apa? New low. New low. A adalah new low lah, paling low. Okey. So retracement ini kita panggil sebagai B. Alright, retracement ini kita panggil sebagai kenaikan ini, permulaan kenaikan kita panggil sebagai B. Okey, yang ni B tak tadi? B. Tapi bila dia break A ni, maka A dengan B dah lari dah duduk kat tempat lain. Faham tak dekat sini? Okey. So ni kat sini memang A, dekat sini betul B. Tapi bila dia buat new low, A ni dah tak terpakai. Maka bila A tak terpakai, B pun dia tak terpakai dah. Okey, C adalah di mana area dia retrace. Area retrace. Macam mana kita nak tahu dia retrace? Syarat dia kalau dia retrace, dia tak akan sampai dekat A. Okey? Dan dia berlaku kenaikan. Okey, dia akan berlaku kenaikan. So baru kita panggil ini C. Maka bila dia berlaku macam ni, A, B, C ni, baru kita kata dia nak ubah arah, nak naik. Daripada turun, dia ubah arah nak naik. Faham tak? So A, B, C. C ni mesti berada di atas A. C adalah berada di atas A. A adalah nilai paling low. Sini A dah, betul A. Sini B dah, betul B. Mana C-nya? C tak boleh duduk di bawah paras A. C mesti di atas paras A. Kalaulah kita kata nak marking, saya marking benda yang salah lah. Katalah sini A, sini B. Okey. Mana C-nya? Adakah ini C? C tak boleh bawah paras A. C dia mesti atas paras A. Makna kata A dengan B ni tak valid lah. So kita cari sampai jumpa setup ABC. Bila kita jumpa setup ABC macam ni, baru menandakan dia nak naik. Jelas lah. Ini kalau dia naik. Kalau dia turun, sekejap saya cerita. Okay, so pagi tadi kita ada nampak dekat sini ada berlaku ABC. Sini A, sini B, sini C. Then dia break B. So dia naik lah. Nampak tak? Pagi tadi kalau kita sempat masuk pagi tadi, dia buat ABC kat sini. So dia naik sehingga saya silap kira tadi tu. Sorry. So dia naik sehingga 1808. Pips. Maksud dia naik jap. Saya pening juga ni. 27.28. Okey. So 1845. Tadi tu silap kira. Sorry. Yang bawah ni bukan 40 lebih. 700 tip. Maksudnya 70 pip lah. So $7 tadi. So dia boleh pergi sehingga $7 tadi. Bukan $4 yang saya cakap. So jauh lagi lah. Okay. So dekat sini, bila dia naik sampai atas ni, banyak lah. Faham tak? Kalau kita masuk dekat area ni,
sampai ke atas ni duk ada 1700. So 1700 kalau 0.1 sorry 0.01 duk ada $16 kat sini. Nah duk ada $16 dah kat ni. Kalau 0.1 $160. Kalau 1 lot 1000 lebih naik atasnya, $1,600. Okey, tak apa, nanti kita tengok real market. Jadi bila anda jumpa setup macam ni A, B, C, dia break, maka dia nak naik. Cuma nanti saya akan ajak lebih advance macam mana kita nak kenali TP dia ke mana. Okey, boleh tak? Itu kalau dia sedang dalam keadaan turun dan dia nak naik, kita nak cari setup naik. Lebih kurang macam ni. Tapi kalau dia dalam keadaan naik, okey, dia dalam keadaan naik, kita nak cari setup turun. Okey, normally dia akan menjadi naik. Okey, kita kena cari dia nilai high dia. Okey, so saya letak kat sini sebagai A. A adalah nilai high. Apabila dia sedang naik, kita nak mencari kat mana dia turun, kita kena cari nilai high. Tadi terbalik tau. Nilai low, ni nak cari nilai high. Kemudian selepas tu dia berlaku retracement. Okey. Bukan dia ini kita anggap dia bukan retracement, ini kita anggap dia sebagai mula nak turun. Tapi confirmkan dia mula nak turun, dia mesti tak sampai dekat A lah, level A. Tapi bila dia break A, makna kata apa? A ini dah tak valid dekat situ. Sebab dia ada nilai low baru. Faham? Dia ada nilai low baru. Jadi A ni kita tak boleh letak kat sini. A ni mesti tempat dia yang paling high. Okay? Sorry. A ni dia tak, kalau dia sedang naik, A ni adalah nilai dia paling high. Jadi kita ubah A tu pergi ke sana. A tu tak valid lagi lah. Okay. So berlaku, katalah berlaku retracement. Okay. So kita nampak B macam dah berlaku dah ni. Dekat sini. Okay. B dah berlaku. Tiba-tiba tengok dia still naik lagi. Okay. Dia naik lagi dan break A. Maka bila dia break A ni tak sah, B ni pun tak sah dah. Okay. Sebab apa? A itu adalah nilai yang paling high. Kita tak boleh letak A nilai bukan high. So benda ni dia dah berubah. Okay. A ni kita dah ubah dah. Dia naik ke atas pula. Sebab A adalah nilai paling high. Kita tak boleh letak A dekat sini. Kalau A sini, B sini, C sini, C tak boleh lebih. Okay, contoh saya bagi ya. Kalau anda kata macam ni, sini A, sini B. C dia mana? C kat sini. Tak boleh. Sebab apa? C dia tak boleh lebih pada, sekejap. Katalah sini C. C tak boleh lebih tinggi daripada A. Macam tadi, C tak boleh rendah. Kalau yang tadi terbalik. Yang ini kita opposite balik. A, kita nak A itu adalah yang paling high. Untuk dalam keadaan dia sedang naik, kita nak tengok adakah dia dah nak mula turun. Faham tak? Jadi kita tengok A mesti nilai paling tinggi. B adalah permulaan penurunan. C adalah nilai retracement. Jadi C ni tak boleh lebih pada A. Kalau lebih pada A, dia bukan retracement lagi dah. Dia nak naik lagi. Faham tak? Okay. So A tak valid kat situ. Jadi kita tengok, oh dia buat lagi new low, new high lagi. Okay, dia buat lagi new high. Jadi A tak boleh duduk situ. So kita kena update sentiasa. A adalah nilai yang paling high. Nak tak nak, kena ikut lah. Saya kata A adalah nilai paling high. So setakat lah yang paling high dekat situ. Okay, B adalah nilai yang mana dia mula nak turun. Okay, kawasan yang dia sedang nak turun. Kemudian dia nak membentuk C. Kalaulah kata C tu break A, maka tak valid lagi dah lah. A yang lama ni. Sebab A mesti nilai paling tinggi. Okay. So katakan dia pergi dekat ni. Tak sampai A. Maka bila tak sampai A, kemungkinan besar situ mungkin boleh jadi C. Faham tak? Dengan syarat dia tak break A. Okay. Dan dia perlu turun lebih pada B. Barulah lengkap ABC. A, B, C. Daripada dia nak naik, kemudian dia dah ubah pergi turun. Faham tak? Ni setup ABC. Jadi ABC ni berlaku dekat mana? ABC ni berlaku kat sini. Ni paling high. Kita ambil A itu adalah paling high. Okay. Dia buat B. Dia naik tak lepas A ataupun sini pun boleh. A, B, C. Dan dia break. So bila dia break ni tanda dia nak turun lah. Nampak tak? Daripada dia naik, dia turun. Daripada dia turun, dia naik. So ada signal dekat sini. Ni ABC. Saya cuba ubah kat sini. Ni A.
Ingat. Okay, so saya ambil nilai A dekat situ. Alright, so kita letak shape lah nah. Okay, so A dekat sini. Alright. B dekat sini. Okay. C dekat bawah ni. So A, B, C dia naik. Ni sedang turun ni. So kita cari mana nilai ni A, B, C dan dia naik. Then dia buat lagi A, B, C dekat atas. Fibonacci kat sini. Okay, sini dia buat A. Then dia buat nilai B kat sini ni. Dan kat atas dia buat nilai C. Kat sini C. Nampak tak? A, B, C. C tak sampai A. Kalau C lebih daripada A, maka sini tak boleh kita panggil A. Kita kena panggil A nilai paling rendah. Sama juga sini. A, B, C. A dia tak boleh. A mesti nilai paling rendah. B adalah permulaan nak naik. C adalah tempat dia retrace. Kalau C ni bawah daripada A, maka A ni tak valid. Kita ada A baru. Sama juga sekarang ni. Dia sedang buat. Kita kena cari A, B, C dulu. Baru kita tahu dia nak naik ke nak sambung turun lagi. So kita tak tahu sama ada dia nak turun pergi mana, tapi kita dah jumpa nilai A. A dia perlu naik buat B, then dia turun. Tak boleh lebih pada low dia. Kalau lebih pada low, dia tak boleh kita panggil dia C. Contoh katalah dia jadi macam tu lagi. A katakan dia naik sampai sini. B, okay. Then C tak sampai A. Maka sini A, sini B, sini C. Dan dia perlu naik. Baru dia ada set up by. Tapi kalau sini A, sini B kata, tiba-tiba yang ni dia turun bawah lagi. Maka A ni dah tak valid lagi dah. Dia ganti A dekat sini. So kita kena cari B baru. C baru pula. Kalau C turun lagi bawah ni, maka sini tak jadi C lagi dah. Dia jadi A. Jelas lah kat itu. Boleh lah. So saya rasa benda ni simple lah. Okay. So faham dulu ABC tu macam mana nampak. Dia still turun lagi. Dia A tadi tak valid dah. Nampak? Selagi dia tak jadi macam ni. A paling low. Mula nak naik B. C adalah retracement. Kemudian dia tak turun bawah. Apa berlaku? Dia break B. Baru C kena naik. Selagi tak ada C kena naik. Sama juga macam ni. Selagi tak turun. Selagi tak ada ABC setup cell. Selagi tu tak ada C kena turun. Boleh jelas kau kat situ. Okay kot noh. Saya rasa benda tu simple saja dan anda tolong fahamkan dulu betul-betul. Siapa nak cuba entry, boleh entry dulu. 001 ambil feel, beli. Janganlah beli banyak-banyak. Tolong sayang duit. Okey, siapa nak beli dulu, boleh beli. 001, cuba-cuba dulu. Bukan cuba untuk untung, cuba untuk masuk. Yang apa saya beritahu sekarang masih dalam keadaan menurun. Tak ada lagi signal buy. So, study betul-betul. Nanti saya akan sambung topik yang lebih advance. Lebih advance ni maksudnya anda nak tahu dia buat ABC je nak pergi ke mana. Dia buat ABC je harga nak turun sampai mana. Dia buat ABC naik nak turun nak naik sampai harga ke berapa. Yang tu lagi syok. Okey? Dan insya-Allah saya akan ajak lagi beberapa topik. Okey? Hari ni juga kita bagi settle.